Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 17. Muka surat 17. Baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan maka bahawasanya apabila ada jirim itu, jirim di sini umpama langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan barang antara keduanya dan barang yang di dalam keduanya bergerak, kemudian maka diam, maka senya berubah gerak itu, gerak jirim daripada wujud gerak, ada gerak kepada Adam gerak, kepada tak ada gerak. Dan berubah diamnya, diam jirim itu berubah daripada Adam diam kepada wujud diam. Dan apabila ada jirim itu berhimpun, kemudian maka bercerai, maka sesungguhnya berhimpun jirim daripada wujud berhimpun kepada Adam, kepada tiada berhimpun, dan berubah cerainya, bercerai, dan berubah cerainya, cerai jirim itu daripada Adam cerai kepada wujud cerai. Maka baunya apabila ada jirim itu bergerak, kemudian maka diam. Jirim ni langit, bumi, barang yang ada antara langit dan bumi ni. Ada antara langit dan bumi dengan awan ke, dengan apa ke, sekali bergerak, sekali diam. Maka senya berubah gerak itu daripada wujud, mana wujud ni ada gerak lah, kepada Adam, kepada tak ada gerak, mana diam. Berubah gerak pada diam. Dan berubah diamnya itu, diam pula, daripada Adam, daripada tiada diam kepada wujud, pada wujud diam. Mana tiada diam ni gerak, kepada wujud diam ni diam lah. Berubah antara gerak diam gerak. Dan apabila ada jirim itu berhimpun, kemudian maka bercerai. Berhimpun kemudian bercerai, maka bahawa sesungguhnya berhimpun jirim daripada wujud, ada berhimpun kepada Adam, kepada tiada berhimpun, ada cerai lah. Dan berubah cerainya daripada Adam bercerai, mana berhimpun kepada wujud bercerai.
Ini berubah-ubah antara gerak diam, diam gerak, berubah antara berhimpun kepada bercerai, bercerai pada berhimpun. Maka dan jika ada zat, yakni jirim, sesuatu itu diam atau bercerai, maka hukum keduanya itu, hukum keduanya, hukum diam dan hukum bercerai tu balik hukum daripada dua yang dahulunya. Balik hukum pada dua yang dahulunya. Maknanya kalau sesuatu tu diam, dahulu dia gerak, mana bertukar daripada hukum terdahulu gerak pada diam. Kalau zat jirim tu bercerai, makna balik hukum pada dua yang dahulu mana apa? Balik hukum daripada berhimpun jadi bercerai. Dua yang dahulu tu geraklah, regu pada diam. Berhimpun, regu pada bercerai. Jadi kalau sesuatu zat tu diam ataupun dia bercerai, berpisah, maka hukum keduanya, hukum diam, hukum bercerai, itu balik hukum, balik hukum, ubah hukum pada dua yang dahulunya. Mana dua yang dahulu? Kalau regu pada diam, gerak. Regu pada bercerai, diam. Regu pada bercerai, berhimpun. Kalau sesuatu jirim tu diam, dahulunya gerak. Kalau sesuatu tu bercerai, dahulunya berhimpun. Dan sekaliannya jirim yang dilihat padanya berubah, maka dan sekaliannya jirim yang tiada dilihat pada jirim itu berubah. Tak ada juga tak berubah. Langit tak berubah. Langit diam sentiasa, mana ada berubah. Tujuh petala langit pula bercerai sentiasa. Kan bercerai kan? Tujuh lapis langit tu bercerai. Antara langit pertama dengan langit kedua dengan langit ketiga, jauhnya bercerai. 500 tahun perjalanan. Tebal langit tu 500 tahun dah perjalanan. Bercerai tu. Mana ada berubah-ubah. Ini sekarang bicara berkaitan dengan dalil ada Allah, ada makhluk. Ada jirim, ada makhluk. Ada langit, ada bumi. Dalil ada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana langit bumi ni asalnya tiada, kemudian jadi ada dengan bahawa langit bumi ni baharu. Mana dalil langit bumi ni baharu? Barang yang antara langit bumi baharu, barang yang berada dalam langit dan bumi baharu. Dalil langit bumi ni baharu kerana ada sifat baharu pada langit dan bumi. Mana sifat baharu? Di antara sifat baharunya gerak, diam, diam, gerak, berhimpun, bercerai. Ni sifat yang baharu. Jadi apabila sesuatu tu gerak, diam, baru ni. Sesuatu tu berhimpun, depek dua jirim, berdepek gini, baharu. Bercerai, berpisah, baharu. Adapun zat Allah yang qadim, mustahil gerak, mustahil diam, mustahil berhimpun, mustahil bercerai. Sebab gerak, diam, berhimpun, bercerai itu sifat baharu yang ada pada jirim yang baharu. Zat Allah, zat yang qadim, yang ada di zat Allah adalah sifat yang qadimah jua. Gerak, diam, sifat yang baharu, mustahil di zat Allah. Berhimpun, bercerai, sifat yang baharu, mustahil ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun gerak, diam, ini memang sifat yang baharu. Dan jirim yang baharu ini wajib gerak ataupun diam. Mustahil gerak pun tidak, diam pun tidak. Jirim, sesuatu benda yang baharu ni mustahil gerak pun tak, diam pun tak. Pada satu masa gerak, kemudian diam, diam, kemudian gerak, berubah-ubah. Tu sifat haru bagi jirim, bagi zat yang baharu.
Tapi kalau jirim zat yang baharu ni, gerak pun tidak, diam pun tidak pada satu masa, mustahil, akal tak boleh terima. Jumpa satu benda pelik ya. Pelik macam mana? Bergerak pun tidak, diam pun tidak. Hak dengar tu, ni gila dah orang ni. Mana ada benda yang bergeraknya tidak, diamnya tidak pada satu masa. Itu mustahil atas jirim yang baharu. Jirim yang baharu, kalau tidak gerak, diam. Kalau tidak diam, gerak. Adapun zat Allah, gerak mustahil, diam mustahil. Sebab apa? Sebab gerak, diam ni sifat yang baharu. Kenapa gerak, diam sifat yang baharu? Faham tak gerak? Gerak ni berpindah pada satu tempat, pada satu tempat. Diam tu maknanya duduk pada satu tempat. Dua masa duduk di tempat dipanggil diam. Jadi gerak, diam ni berkait dengan tempat. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak berkait dengan tempat. Pada ni gerak, diam, dia berkait dengan tempat. Gerak, diam berkait dengan tempat. Sebab gerak ni berpindah pada satu tempat, pada satu tempat yang lain. Diam mana berhenti pada satu tempat. Allah Ta'ala maha suci dari tempat. Maka gerak, diam sifat mustahil bagi Allah. Sama juga berhimpun bercerai. Berhimpun ni dia kena berdepek dua jirim. Bercerai ni berpisah antara dua jirim. Kemudian kita balik kepada zat dan sifat Allah yang sedia kala. Kita balik pada zat dan sifat Allah yang sedia kala. Sebelum Allah jadikan sesuatu, ni kita ingat baik ni. Sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah. Ini saya sebut berulang kali ni, hadis Bukhari tu. Kana Allah walam yakun syai'un ghairu. Ada Allah Ta'ala dan tidak ada serta Allah sesuatu selain daripada Allah. Sebelum Allah jadikan sesuatu, yang ada hanyalah Allah. Langit belum ada, bumi belum ada, tempat belum ada. Yang ada hanyalah Allah jua. Tempat pun belum ada. Makalah Allah, yang ada hanyalah Allah jua, tempat pun tidak ada, makhluk pun belum diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah diam pada satu tempat, mustahil. Sebab tempat tak ada. Sedia kala Allah bergeraklah, berpindah pada satu tempat, pada satu tempat lagi mustahil. Satu tempat pun tidak ada, sementara dua tempat. Ini sifat Allah, sifat yang sedia kala. Kemudian Allah berhimpun dengan sesuatu. Sesuatu belum ada, nak berhimpun macam mana? Allah bercerailah, berjauhan dari sesuatu. Sekarang ni yang ada hanyalah Allah. Nak berhimpun dengan sesuatu macam mana? Nak bercerai dengan sesuatu macam mana? Sesuatu belum diadakan oleh Allah. Maka Allah tidak bergerak, tidak diam pada sedia kala. Allah tidak berhimpun bercerai pada sedia kala. Itulah sifat Allah sedia kala, kekal selama-lamanya. Jadi gerak, diam sifat yang baharu, mustahil atas Allah. Berhimpun bercerai sifat yang baharu, mustahil atas Allah. Lepas tu kalau Allah gerak pun tidak, diam pun tidak, sifat yang mustahil atas jirim yang baharu. Gerak, diam, gerak, diam. Kalau tidak gerak, tidak diam, sifat mustahil bagi jirim yang baharu. Sebaliknya Allah gerak, Allah diam, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan macam mana Allah ni gerak pun tidak, diam pun tidak? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bil fikrah. Nabi kata, fikir kejadian Allah Ta'ala. Jangan fikir berkaitan dengan Allah, pada Khalik, pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tak meliputi dengan Tuhan ni oleh fikiran kita. Fikir, dah fikirlah. Dah gerak pun tidak, diam pun tidak.
Kalau jirim yang baharu, gerak pun tidak, diam pun tidak, mustahil. Tu jirim yang baharu. Adapun zat Allah yang qadim, sifat gerak tu mustahil, tu sifat baharu. Sifat diam tu mustahil, sifat yang baharu. Lepas tu Allah macam mana dia nak fikirlah. Fikir kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk fikir berkaitan dengan zat Allah. Gerak pun tidak, diam pun tidak, bertempat pun tidak. Ke tak ada? Dia main kat ni Dia tak nak fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintah fikir akan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak fikir, memang kita tak fikir, tapi lintasan-lintasan mari juga di kepala otak kita nya. Mari juga, memang kita tak fikir sebab Nabi larang. Fikir tak akan capai akal kalau fikir pun. Bila kalau kita fikir berkaitan zat Allah tak capai akal, nak fikir macam mana? Janganlah. Tambahan pula, apa yang ada dalam fikiran kita ni, fikiran kita ni, yang kita boleh fikir, benda yang kita pernah tengok. Kita fikir syurga, boleh fikirlah syurga ni. Nikmat-nikmat syurga ni sebab nikmat atas dunia dia dah ni. Nikmat makan, nikmat minum, boleh fikir ya. Pun tak tercapai di fikiran. Mana apa yang kita fikir nikmat syurga tu, siapa masa di syurga lebih lagi tak sama tu hak nikmat syurga, barang makhluk. Gambaran nikmat syurga ada dah atas dunia, gambaran siksaan neraka ada dah atas dunia. Ada duk fikir pun tak capai kau. Ada ni duduk berangan syurga ni begini tak capai. Fikir nak fikir tu Nabi tak larang. Nak cerita kalau kita fikir bab nikmat syurga pun tak capai kok. Walaupun tu benda makhluk. Ini fikir tentang zat Allah. Yang kita dah nak fikir zat Allah ni. Dia fikir nak capai ke mana? Jangan duk fikir. Fikir jadi karut ni. Allah tidak Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di langit, tidak di bumi. Ke tak ada? Ni. Ada hak Tuhan ni ada hak tukang ceramah. Hak tukang ceramah dia fikir gitu. Dia kata akal manusia ni dia kata kalaulah ada tapi tidak bertempat, akal manusia tak boleh turut, tak boleh terima. Dia kata naluri manusia dah. Dia kata cuba tanya orang bukan Islam, dia akan tunjuk lalu dah mana Tuhan tu di atas. Orang bukan Islam dia kata tanya Tuhan di mana, mesti mereka tunjuk di atas. Hak tu hak bertepatan dia tadi. Ni cerita ni hak tukang ceramah ni, dia memang asalnya bukan Islam, dia mu'allaf. Jadi dia main lagi akal kafir dia tu. Tuhan mesti bertempat. Dia kata manusia Islam ke kafir ke, dia kata kalau tanya orang kafir dia kata di mana Tuhan, mesti tunjuk di atas. Dia ambil hak tok orang kafir, hak dia dulu kafir juga. Mana bekasan lama tu ada lagi. Kau cuba kalau tercakap dengan orang kafir dia kata Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di bumi, tidak di langit, tidak gerak, tidak diam. Orang kafir tu kata kalau gitu Allah Ta'ala tak ada. Dia kata dia buat contoh otak orang kafir. Ini dah ceramah apa yang ceramah ni mu'alaf. Kata pergi korek kau tu. Mana otak manusia ni dia kata naluri manusia mesti Tuhan yang ada di atas. Tu otak manusia. Duk fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni karut. Jangan duk fikir berkaitan dengan zat Allah. Tapi mari di kepala otak kita ni tak fikir pun. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Mudah. Jangan fikir. Mari kat lintasan fikiran dia akal.
Allah mari, Allah jadi dekat dengan kita. Kita sujud lama sikit. Sujud lama sikit di akhir-akhir malam. Senyap, sunyi, tak ada bunyi apa-apa. Berdoa apa semua. Marilah di palotok. Allah Ta'ala mari dekat. Dah hadis sebut kan. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sehampir-hampir hamba daripada Tuhannya, hamba dalam sujud. Dan sujudlah paling hampir hamba dengan Tuhan. Marilah di palotoknya. Allah mari dekat dah. Fallahu bi khilafi, Allah menyalahi apa yang terlintas. Kita tak fikir ni. Kita tak fikir pun di mari di palotok Yang palotok ni kan liga musim kan. Mari di palotok. Mari Allah menyalahi. Allah menyalahi. Itu je. Fikir jangan. Mari juga Allah menyalahi. Gerak, diam. Allah gerak, menyalahi. Allah diam, menyalahi. Rasa Allah di atas, menyalahi. Rasa Allah di bumi dekat, menyalahi. Hak ada pelotok kita ni gambaran makhluk belaka Hak ada pelotok ni gambaran zat makhluk. Zat makhluk yang kita pernah lihat. Zat makhluk pernah lihat. Kalaulah makhluk sekalipun, kalau kita tak pernah lihat makhluk tu, contoh. Manusia ni serupa je muka dia. Faham tak? Tak serupa. Bulat, lepek, ada mata, ada hidung, ada mulut. Serupa je lah. Ni cerita dulu ni, tak ada gambar-gambar, tak ada video-video lah ni. Orang pun beritahulah gambaran ni, gambaran seseorang ni. Gambaran muka seseorang. Muka dia bulat, tubuh dia macam-macam lah. Beri gambaran ni. Mari dah dapat lotok kita rupa orang tu macam mana. Mari. Dari cerita dah muka bulat, hidung macam mana, bibir macam mana. Mana mari dah dapat lotok kita gambaran muka orang tu. Muka orang sama je. Sama betul lah. Bila dia tak pernah tengok ni, cuma dia beri gambaran. Maka mari dah dapat lotok kita macam mana muka orang tu. Mari ya. Sampai masa kita pun berjumpa dengan dia. Serupa tak? Dengan dalam pelotok kita ni, tengok muka dia sebenar. Takkan serupa. Itu muka manusia yang sama. Sama mana ada mata, ada hidung, mulut gitu lah. Tak pernah tengok. Fikirlah punya gini muka ni. Apabila jumpa sungguh, serupa. Tak ada serupa langsung itu sesama manusia. Dah mula tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Duk fikir muka dia tak. Tapi boleh beri gambaran dah ni muka dia pasal mana. Ni zat Allah Ta'ala. Tak pernah kita melihat. Dan gambaran zat Allah tidak pernah dicerita. Fikir macam mana pun takkan jadi Allah menyalahi lah. Faham tak? Tapi hak makhluk tu fikir ni hak zat tu memang kita dilarang. Tapi mari terfikir juga Allah menyalahi. Itu je. Ni ada ceramah, kita berdoa. Kita rasa Allah di mana? Rasa Allah di langit pakai takat tangan kata. Allah di langit pakai takat tangan kata. Allah di langit lah dia kata. Dia mai kau fikiran dia. Kalau Allah tidak di langit, takkan nak kat tangan di langit. Tiba Allah di mana-mana. Gerak tangan lah Allah di mana-mana. Ni hok karuk belaka ya. Dipikir ke otak dia. Kata berdoa, rasa-rasa Allah di mana. Jangan duk rasa-rasa zat Allah Ta'ala. Mesti kita akan terlintas Allah di langit. Allah di langit dia kata. Kata siap sungguhlah. Tu kiblat doa langit. Kiblat semayang bukan langit. Kiblat semayang Kaabah. Allah duduk di Kaabah. Kaabah kecil. Takkan Allah duduk di Kaabah. Itu Allah besar. Kau macam mana? Ni Kaabah kecil. Takkan Allah duduk di Kaabah. Maknanya kalau Kaabah kecil, Allah bukan duduk sebab Kaabah kecil, mana Allah besar. Dipikir di koi zat Allah Ta'ala.
Kaabah ni Quran sebut apa? Antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud tu kan. Akan bahawa menyuci oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS akan rumah aku ni Baitullah ni, bagi orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rokok sujud. Antahira baiti, bahawa menyuci oleh Ibrahim Ismail alaihi wassalam akan rumah aku. Kita pun sebut Kaabah Baitullah. Apa makna bait? Baitullah ni rumah Allah. Betul? Allah di situ. Masjid ni baitun min buyutillah, masjid ni pula rumah daripada rumah Allah. Allah banyaknya rumah Allah. Tapi kenapa pula tak perlu hurah? Sebutlah Baitullah. Kenapa tak perlu hurah? Kena jelaskan Baitullah rumah Allah, bukan mana Allah di situ. Sebab apa? Sebab tak mari kesamaran. Tak ada orang berektikad Allah duduk dalam Kaabah, maka tak perlu hurah lah. Tapi kalau sebut pada perkataan tu, Baitullah tu rumah Allah. Masjid ni rumah daripada rumah Allah. Banyak pula rumah Allah. Tapi tak perlu hurah. Sebab apa? Sebab tak ada kesamaran. Sebab tak ada orang berektikad Allah duduk dalam Kaabah, Allah duduk dalam masjid. Tak ada. Tak perlu hurah. Kenapa? Kerana Kaabah kecil, masjid kecil, Allah besar. Zat Allah ni tak muat Kaabah masjid. Tak. Besar kecil tu sifat makhluk. Orang arah masa Allah duduk tak arah. Sebab arah besar. Ni ajar karut pula kena. Dia duk fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di mana? Allah macam mana? Gerak pun tidak, diam pun tidak, hampir pun tidak, jauh pun tidak. Dia duk fikirlah. Sebab Nabi larang, wala tafakkaru fil khalqi. Jangan kamu fikir berkaitan dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari telitah di pelotok Allah menyalahi. Fikir jangan. Memang kita tidak fikir. Lintasan datang Allah menyalahi. Senang je. Dia nak pergi korek, dok di atas, dok di bawah. Cuba kita fikir. Jauh pun tidak, dekat pun tidak, gerak pun tidak, diam pun tidak. Cuba kita fikir. Ada ke sesuatu perkara gitu? Kalau makhluk tak ada kalau macam gitu. Nizat Allah Ta'ala. Cuba kita fikir di akal. Ada tak satu benda makhluk tidak di mana-mana, tidak gerak, tidak diam? Memang akal tak. Mustahil pada akal. Tu sesuatu yang baru. Yang kamu duk cakap tu zat yang qadim. Kalau sesuatu yang kita fikir tak masuk akal, mustahil. Sesuatu benda yang baru, bertempatnya tidak, geraknya tidak, diamnya tidak, terfikir. Tak sudah fikir mustahil. Kalau yang baru tidak bertempat, tidak gerak, tidak diam. Ini zat Allah Ta'ala. Dia fikir zat Allah tidak bertempat, tidak gerak, tidak diam, tak ada tu. Yang kamu fikir gitu, kenapa nak Nabi larang? Kamu fikir tu hak tu Nabi larang dah. Perkara hak Nabi larang dah kamu duduk fikir. Setakat tu je kita berpegang. Gerak tidak, diam tidak, berhimpun bercerai pun tidak. Kerana keempat-empat tu sifat yang baru, yang ada pada jirim yang baru. Hak tu sifat yang ada pada langit, pada bumi, pada barang yang antara dalam bumi. Itu menjadi dalil bahawa langit bumi itu baharu. Barang yang antara langit bumi itu baharu. Menjadi dalil ada Tuhan yang membaharukan. Anak situ je lah. Sebab dalil ada Allah, ada alam ini, ada makhluk ini. Sebab alam makhluk ini asalnya tiada, baharu. Allah yang membaharukan.
Apa kalau dalil langit bumi alam ini baharu? Dalilnya kerana di langit dan bumi ini ada sifat yang baharu, gerak, diam, berhimpun, bercerai. Itu dalil bahawa alam ini baharu, menjadi dalil ada Allah yang membaharukan. Kalau hak gerak, diam, berhimpun, bercerai, macam mana kalau hak tidak bertukar pun, gerak saja, diam saja, macam mana pula? Dan sekaliannya jirim yang tadi dilihat pada jirim berubah, tak berubah langit mana ada berubah? Diam sentiasa, bercerai sentiasa antara satu langit dengan satu langit, bercerai berpisah antara langit dengan bumi. Bercerai sentiasanya. Hak berhimpun sentiasa 7 lapisan bumi. 7 lapisan bumi, hak tu berhimpun sentiasa, tak ada pernah bercerai pun. Mana berubah-ubahnya, berubahnya. Sebab itulah langit didatangkan dengan jamak, bumi didatangkan dengan mufrad. Khalaqallahu as-samawati wal ard. Dengar. As-samawat tu jamak, wal ard tu mufrad. Kenapa Quran menyebut samawat beberapa langit, wal ard dan bumi? Bumi itu lapah mufrad satu. Langit didatangkan lapah jamak sebab langit 7 lapisan ni bercerai-cerai. Bumi walaupun 7 lapisan berdempek-dempek, seolah-olahnya satu. Berarti didatangkan bumi itu lapah mufrad, tak didatangkan lapah jamak. Kan khalaqallahu as-samawati wal ard. As-samawat tu jamak, wal ard tu mufrad. Padahal sebagaimana bumi 7 lapis, sebagaimana langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Tapi langit bercerai, sebut dengan lapah jamak. Bumi walaupun 7 lapis, dia berdempek seolah-olah satu bumi je.